So, bila saya ke KL, itulah masanya saya dapat kerja bank tadi tu, yang saya cakap tu. Saya kerja bank. Dapat kerja bank. Dapat kerja bank. Kononnya pergi KL macam orang merempat. Saya tidur kaki 5 tau. Seminggu saya tidur kaki 5 dengan tak ada hala tuju. Tak pergi cari saudara mara pun dekat KL tu. Tapi tu homeless lah seminggu tu. Homeless, yes, homeless. Gelandangan lah tidur kat kaki 5 macam ni. Dekat Simpang 4 Bukit Bintang tu, yang selalu budak-budak main skateboard malam-malam tu, depan kedai muzik Yamaha tu. Saya tidur kat situ. Sejarah saya seminggu. Tapi itulah dalam kehidupan saya ni, saya selalu relatekan dengan Allah SWT. Sebab bila saya kaji balik, semuanya atas kehebatan Allah. Seminggu saya tidur kaki 5 macam tu, ada seorang datang tegur saya, orang Seremban juga. Okey, kita kembali ke bahagian kedua selepas collapse tadi. Collapse ke collapse? Collapse. Okey, apa kita nak cerita bahagian kedua ni? Nanti dulu bang. Nanti dulu. Filem nanti dulu nak tanya pasal ni. Apa sejarah lagu kau yang bernama Seri yang orang tak tahu? Ada kisah menarik ke, misteri di balik lagu tu ke pasal awal Lolo cipta lagu tu? Ada tak? Okey, lagu Kau Yang Bernama Seri tu ciptaan Zul Tubaitu. Lirik dia daripada arwah Lolo. Jadi masa lagu tu mula-mula nak buat tu, masa tu saya dengan Zul Tubaitu tengah duduk dalam studio lah, main strumming gitar apa semua. Last Zul dia terror bab humming ni, dia cipta melodi ni dia terror. Tapi bila dia dalam pada dia humming tu, dia suruh saya ikut. Dia cakap okey, sampai key semua sampai apa semua, dia cakap ini aku nak kasih kau ni lagu ni, dia cakap. Dia kata nak kasih lagu ni jadi kau. Siapa yang nak buat lirik, dia kata kan. Dia fikir panggil Lolok lah, panggil Lolok. So bila arwah Lolok datang, abang Lolok datang, abang Lolok tanya saya ada girlfriend ke tak? Dia tanya macam tu? Tanya girlfriend, aku ingatkan apa pasal mamat ni nak try gua kan. Tapi rupanya dia nak relatekan lagu tu kan, penulisan lirik dia tu. So kebetulan pula masa tu, di zaman tu, saya ada kenal dengan seorang Singaporean lah. Singaporean ni dia Ratu Singapura lah dulu. Ratu Singapura. Tahu. Wow. Macam ni aku tengok dia kan. Itu yang tak boleh jadi lama dah. Murah rezeki. Murah rezeki kan. Tapi itulah dia kan. Gitulah. Tapi kebetulan masa tu bukan girlfriend pun. Tak girlfriend pun. Tu bila Lolok tanya tu ada girlfriend ke tak, saya cakap tak ada. Cuma dia kata, apa nama perempuan yang ada kemelayuan yang sedap sikit kita nak sebut, dia cakap. Okey. Tapi saya main sebut, dia sebut Seri. Lolok yang sebut Seri. Kita letak Seri apa kata? Seri dia cakap kan. Nampak macam lagu klasikal sangat pula ni, Seri Kiambang ke apa kan. Tak kisahlah, kita setuju je. Tapi kebetulan lah masa tu, sebab kita pun yang kita kenal dekat Singapura tu nama dia Seri juga. Dan yang Singapura tu pun fikir dia ingat lagu tu kita buat untuk dia. Tidak pasal lah. Tapi benda tu, itulah terciptanya lagu tu sebenarnya secara spontan. Tu yang saya kata tu hebatnya Allah ni. Allah ni gerakkan benda tu semuanya macam satu cerita jadi, dia connect the dot. Satu cerita terjadi, connect the dot dalam kehidupan kita, semuanya relate. Tepat pada waktunya pula tu. Kan. Ya Allah, itulah dia hebat Allah. Macam itulah. Arwah Lolok lah yang cetuskan nama tu sebenarnya. So memang lirik tu sebenarnya untuk kekasih ke ataupun sebab kita kenal lah arwah Lolok kan, biasa dia punya lirik double meaning, kias, lebih kepada ketuanan ke kan. Masa tu dia nak kasih saya faham untuk menyanyi lagu tu, memang dia suruh saya macam mengharap kepada seorang perempuan lah, untuk kita faham lagu tu kan. Tapi dia ada cakap sebenarnya maksud lagu ni besar Zul, dia kata. Dia pernah cakap maksud lagu ni besar Zul, dia kata. Lu jangan ingat ni untuk awet je, dia kata itu kan. Sebab orang otai ni dia punya cakap sikit, tapi kita nak kena kaji sendirilah apa dia punya cakap kan. Yes. Lala jawapan dia lambat lah saya dapat. Bila saya dah cuba mendalami lagu tu ke arah keagamaan sikit, baru kita nampak lagu betul lah, baru kita faham penulis lirik yang lama-lama ni
double meaning lah lagu dia orang semua, penulisan dia orang. Sebenarnya orang awam yang nampak lagu tu sedap nak layan perasaan, mungkin dia fikir tu untuk cinta-cintaan. Orang yang ada fikir deep sikit, yang cuba mendalami kata-kata lirik tu, dia dapat lain kan, dia dapat nampak lebih dalam kan. So tu ada hebatnya penulis lirik tu. Tapi dulu saya tak tahu tu pun, saya tak nampak lah lagu tu ke arah ketuhanan. Sekarang ni baru kita nampak, dan penjiwaan tu baru lebih lagi lah, baru kita faham, ya Allah, salah penyerahan dulu lagu ni. Menyanyi dulu salah penyerahan. Menyerah pula pada Seri kat Singapura. Allah Akbar. Kenalan bukan ada nampak lagi ke dia tak ada baru ke? Tak ada. Dah tak ada dah. Kenal dengan mak dia, dengan adik-beradik dia, kita kenal. Cuma bukan couple pun. Perkenalan lah. Sebab masa lepas pada tu Andy Black turun Singapura pun kita jumpa dia kan. Dia orang potong KL, kita attend dia. Seri nanti kita Google Ratu Singapura Seri. Ada keluar nanti. Jadi dia macam ni. Harap YouTube dah buang lah semua apa-apa info Google ke. Lepas tu Subhanallah. Lagu tu lagi, perkenal lagu tu bang. Apa jangka tak lagu tu boleh meletup macam tu sekali? Tak fikir Tak fikir pun. Dan masa proses rakaman album tu, selain daripada lagu Seri tu, ada juga lagu-lagu slow yang lain kan. Masa tu penjiwaan tu kadang-kadang kita ada rasa macam lagu yang lagi satu tu macam lagi best je pada yang ni. Kita tak nampak sangat tau masa tu, sebab saya pun mungkin baru dalam industri masa tu. Tak nampak apa special yang ada dalam lagu tu ke apa ke, saya tak nampak kan. Tapi benda tu pun sebenarnya memang betul lah, jawapan tu sudahnya lagu tu terbukti sebab dah sekian lama pun album tu keluar, orang dah dengar pun album tu dan lagu-lagu lain, tetap juga lagu tu yang ni kan. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang. Dulu tak terasa macam lagu ni akan boom. Aku sebab kita ni jenis bukan orang yang aku standing dengan ada confident untuk jadi the best benda ni. Saya bukan jenis yang gitu. Kita ni jenis orang yang low profile kan. Biar lagu tu biarlah pergi macam mana pun, kita nak tengok apa kan. Tak rasa pun macam lagu ni aku nyanyi, korang tunggu album aku keluar lagu ni. Tak ada. Saya tak pernah fikir gitu. Apa situasi yang terjadi masa tu yang buat abang realise lagu ni top gila sebenarnya? Pertama sekali bila first album tu keluar, lagu-lagu lain yang second choice untuk jadi killer song dalam lagu tu pun ada dimainkan juga dekat radio tau. Lagu ciptaan JS Kevin, Seiras Bayang dan Mentari. Tapi bila lagu tu juga tetap masuk carta apa semua masa tu kan. Masa tu zaman-zaman tu carta-carta ni lah kan, carta radio lah, carta apa benda apa semua kan. Saya nampak lagu tu pergi lain macam kan. Lepas tu sampaikan bila awak tanya tadi, realize tak lagu tu benda yang macam satu fenomena, boleh kata fenomena. Sebab kalau tak percaya boleh tengok dekat paper berita harian kot, tak salah dia. Show dekat Selayang ke dekat mana, ada peminat tu bila kita nak balik, dia nak terjun bangunan tu, tak dapat jumpa saya. Masuk paper. Tak terjun bangunan bang. Dia jerit daripada bangunan tu, kalau kau tak kasih jumpa Zul, aku terjun. Kita orang dah dalam van masa tu dalam van. Kita orang tengok orang kat luar van masa tu. Kita orang van dah bergegar-gegar ni kan. Dah cakap dah jenis orang yang nak salam lah apa, tingkap dah tutup. Saya dah cakap dengan driver pun semua, gerak. Lepas tu tengok tengah van tak boleh jalan tu, orang kat luar semua tengok atas. So cakap, bahal atas kan, kita pun tengok atas. Lepas tu bising apa benda tu, tingkap. Apa pasal? Dia orang lepas tu dengar, kau kasih jumpa Zul, aku terjun ni tu. Rupanya adalah guard apa semua naik, security guard semua naik atas tu. Tak tahu lah apa cerita. Lepas tu kita orang belah. Tak jumpa tu. Tak jumpa. Tu. So sejak pada tu saya cakap, macam ni ke penangan lagu ni kan? Show dekat Singapura, saya pernah tertinggal bas yang bawa artis dekat tempat show tu. Orang dalam bas tu sendiri pun dan artis-artis lain tak perasan yang aku dengan Tomok dah tertinggal. Bas dah jalan sampai traffic light, Tomok, lari Tomok, orang kejar. Lari traffic light, bas berhenti kat traffic light, sampai traffic light ketemu, woi, Zul dengan Tomok. Baru masuk, peminat kejar. Artis kejar bas. Artis kejar bas, peminat kejar artis.
Macam filem komedi. Benar. So bila benda tu jadi, saya rasa macam macam ni sekali dia punya vibe kasut tetangga peminat kat bawah pegang kaki kita sampai kasut ambil, aku nyanyi sampai habis show kaki sebelah, kasut hilang sebelah. Dia dah gantung kat rumah. Dia dah bawa balik tak tahu lah kan. Jangan mandra mama sudah. Nasib baik alhamdulillah kan. Tak ada kena apa-apa. Aku tunggulah kau buka kat komen nanti ada kata saya lah bang yang ambil dia suruh beat pula kan mana nanti kan. Dia suruh beat pula dia jual kan. Manalah tahu. Tapi macam tu lah. So saya rasa kalau lah lagu tu penangan dia biasa-biasa saja, tak mungkin jadi gitu. Betul. Kan nak kata saya pun bila insiden-insiden macam tu jadi, budak-budak indie black kadang-kadang dia orang gelakkan saya sebab apa? Bila balik bilik hotel, saya duduk depan cermin lama tau. Dia cakap, apa hal? Saya pandang muka dia, atas bawah. Dia cakap, apa yang orang gila kat aku ni? Muka aku ni ke? Tak, betul sebab kita akui, kita ni bukan jenis orang yang handsome, yang sado-sado, muka macam Pan Asia ke apa. Bukan kan, kita bukan jenis gitu macam muka Amy Search ke, yang handsome. Tak kan? Kita menyanyi macam biasa-biasa. Tapi saya tengok cermin lama, apa benda. Kadang member saya yang jadi PA saya pun masuk kereta, dia pandang saya atas bawah. Apalah yang orang gila kat kau ni Zul. Apa pondok yang dia orang gila kat kau ni? Dan dengan kau dulu mandi sungai telanjang sama pun sama. Tak ada apa special kau ni dah. Tapi orang goja kau. Abang patut jawab orang tu. Orang dia tu. Abang kena jawab ni. Ahmad Dhani kan? Saya kan Ahmad Dhani kan. Ahmad Dhani pastinya keren. Keren kan? Okey, satu isu lah kalau sebut nama abang yang tak boleh kita lari, iaitu persamaan dengan Awi, Datuk Awi kan. Suara. Okey, saya tahu abang abang bukan berniat nak tiru. Memang semula jadi pun abang macam tu. Saya tengok pun saya percaya. Saya tengok abang punya video, abang bercakap, abang gelak. Takkan nak dibuat-buat kan benda tu. Tapi memang ada macam ni pun kan. Cara bercakap macam mana abang? Kalau itu memang dah memang bukan kita kata macam okeylah tu terang saya cakap, bukan kita tak meminati Datuk Awi tu sebagai seorang penyanyi kan, rockstar, sebagai seorang pelakon tu semua. Kita minat sama macam orang lain pun meminati dia. Bukan obses kan? Obses pun tidak juga, tapi bab bila orang kata sama tu, kita tak pernah pun berniat macam nak tiru dia pun kan. Dan saya pun rapat dengan Datuk Awi, saya rapat sangat dengan Datuk Awi kan, sampai kita pernah lepak borak kan, sampai satu ketika tu isu ni pernah timbul tau. Pernah timbul. Kita sembangan dia lah, saya sembangan dia kan. Dia kata Wak Ima ada penyanyi lain pun yang suara macam gua, dia kata. Kumpulan ni disebut lah. Tapi gua tahu lu bukan buat-buat, dia kata. Kan dia sendiri cakap. Dia sendiri cakap. So sejak pada tu lah, sebab dengan kumpulan Wings pun saya rapat. Brother Black, Brother Eddie, and masa tu Brother Joe pun dia kata, lu sama lah macam abang lu. Kadang-kadang bila Wing practice, ni banyak benda yang orang ramai tak tahu tau antara saya dengan kumpulan Wings ni lah. Kadang-kadang Brother Awi datang lambat kan, ataupun dia daripada gym, dia tak sampai lagi. Saya masuk je studio, biar aku nyanyi sikit kan. Nyanyi selagu dua kan. Lu nyanyi pun macam Brother lu kan. Black kan, nyanyi macam Brother lu kan. Sama kan. So sampailah pergi ke keluarga ayahanda Awi pula, ke Datuk Awi kan. Adik-beradik dia pun saya kenal kan. Lepas tu sampailah ke album yang ketiga yang di Black, ada salah satu lagu tu ciptaan Joe Wings. Dalam studio pun kerja senang. Joe cakap, gua senang lah nak balance suara apa semua, lu nyanyi lah, gua tahulah lebih kurang macam Brother lu. Cuba cakap Brother lu nak tune pun lebih kurang lebih kurang kata dan pernah juga show Wings beberapa kali, 2 kali ke 3 kali soundcheck dekat KL saya buat dengan Wings. Masa tu Brother Awi daripada show Obsession yang tak sempat nak balik masa tu kan, tak sempat lagi nak sampai show malam, petang tu dia tak sempat sampai, petang tu soundcheck kan. So saya turun dengan Wings. Saya rapat dengan Brother Joe masa tu sebab office saya punya production, saya ada buka satu production house dulu sebelah je dengan Fly Wings. So selalu lepak kat studio Joe. So kalau Joe practice ke apa ke, saya join. So dia orang tu sendiri punya kata-kata membuktikan benda tu lah. Jadi saya cakap, macam mana nak kata aku tiru dia pun bukan nak kata aku nak tiru dia lah, aku nak buat macam ni macam dia. Tak juga nak kata kan. Kebetulan aku. Sebab memang takkanlah nak meniru effort yang macam tu sekali kan. Sampai bercakap apa gelak je kan.
Tapi ada orang cakap suara saya dengan abang sama. Sama. Mana punya orang tu? Video ni mafia baru. Tapi abang tak pernah dapat rezeki nak berlakon sekali dengan Datuk Tak pernah. Dan kalau boleh kita pun tak Awak tahu tak lah. nak? Kalau boleh tak nak kot. Mana? Tak tahu lah, tak nak. Kalau lepak sama-sama pergi dulu lah, kalau pergi karaoke sama-sama dengan dia tu biasa. Saya nyanyi lagu dia nyanyi lagu saya tu biasa. Kau tukar. So, semua sama bang? Range semua sama Dulu saya boleh lah nyanyi range dia tu. Sekarang ni mungkin sebab kurang praktis kan, tak sama macam dengan dia yang konsisten dari Dia segi praktis lagi, betul je tu. kan. So dulu boleh kata macam mana nak kata semua lagu Wingsu saya boleh nyanyi lah. Abang punya head voice boleh bukan dia kan? Serak-serak kan? Lebih kurang Lebih kurang lah. Okey bang, macam abang cakap tadi apa sambutan peminat sampai nak terjun tu kan. Paling gila kat negeri mana bang? Sambutan peminat yang betul-betul fanatik. Atau apa benda yang paling fanatik lah? Apa benda yang paling gila Saya rasa gila masa pernah tu orang buat? yang paling havoc sekali kat Singapura lah. Yang Singapura tu lah. Kena kejar. Kena kejar. Abang Lepas kejar tu, bas, peminat kejar kejar abang. kita orang. Lepas tu bila sampai hotel pula, peminat yang tadi ada dekat tempat show tu mungkin separuh ke suku ke kayaknya dah ada dekat hotel pula. Dia silapnya masa tu penganjur buat announcement terima kasih kepada ni yang bagi penginapan untuk artis-artis daripada Malaysia ni apa semua kan. So fan dah ada tunggu dekat hotel sana. Benda tu saya rasa macam sampai gini dia orang ingatkan kita ingat sekadar tunggu dekat tempat event saja kan. Tapi tak, rupanya sampai ke hotel pun dia orang sanggup tunggu. Bukanlah untuk apa-apa pun, tapi nak beramah mesra dengan artis ni, nak bergambar lagi, tak puas lagi kan. Nak tengok Dulu punya scene lah, zaman tu punya. Yelah lah, sebelum media sosial ni kan. Yes. Artis tu eksklusif. Eksklusif, betul. susah nak jumpa lah. Betul. Masa tu lah. Dan dalam Semenanjung ni pun kalau kita masuk kampung-kampung lah, masuk kampung-kampung Masih, masa tu memang havoc lah penerimaan. Kalau yang dekat Pekan ni macam dia orang mungkin macam tak tahulah nak kontrol handsome ke kontrol macho ke, dia orang peminat-peminat kat Pekan ni segan kot. tapi bila kita masuk kampung, lain macam kan. Kalau fun fair tu kadang pagar fun fair pun boleh roboh kan. So benda tu gempak lah zaman-zaman dulu lah 90-an. Tapi saya ni dah ke penghujung era zaman rock tu dah. Zaman-zaman tu kan yang fenomena yang mendominasi industri muzik Malaysia rock ni, saya dah zaman ujung-ujung lah. Penutup dah kan. Yalah, lepas tu mula apa yang scan Dia masuk Bukan, lepas tu masuk Indonesia punya scene. Indonesia Peter Pan Sheila on Seven masa tu. Sheila on Seven nak masuk dulu. Yes. Masa tu. Sebab masa tu di hujung-hujung era rock tu, saya ingat lagi masa tu yang masih aktif lagi saya Andy Black, Amok, Barongan lah. Lama tak dengar. satu lagi kumpulan apa tu yang macam balut-balut plaster tu, apa tu? FFC. Kamikaze. Terus satu lagi apa ni? Dev Gapsi. Zaman-zaman tu lah. Lepas pada tu Indon punya muzik masuk pula. Terus Caca Marba kan. Dia dah mula Caca Marba. Dan band-band Malaysia pula dah macam cuba-cuba nak buat lagu macam Indon pula. Sound-sound dia kat arah Dia bermula dah kan. So kepada kami yang genre yang macam hard rock ni dah rasa macam macam dah tak boleh masuk pula music scene ni kan. Dah jadi lama jadi. Dan tu yang saya kata tu industri lah. Bila industri pula cuba mengubah corak, dia buka laluan yang lebih pula pada selera luar masuk. Selera jati kat sini dah jadi terpinggir pula. Lepas tu dia kata atas permintaan. Kalau kau tak sogok benda tu, orang lain mungkin takkan lapar benda tu kan. Okey bang, nama abang, saya ada jumpa nama abang ni unik. Saya tak pasti betul ke tak. Jadi saya nak tanya abang sendiri. Nama betul abang apa? Baru nak tanya. Nurzul Sufian bin Sa'ban. Betul lah tu. Unik tu nama Itulah tu. Ada Arab-Arab sikit ke apa? Bapak saya Sa'ban tu S-A'-A Sa'ban kan. Yalah. Lepas tu pula saya pula lahir masa nuzul Quran. Okey. Kan hari jadi saya tu ya 17 Ramadan kan. Sampai jadi bang. Kalender Islam kan. Sampai lahir bang. Alhamdulillah ya Allah. Tapi sebelum kita terus takut terlupa, hari ni kita minum-minum ada kawan saya belanja bang. Nama dia Sufian Syari. Sufian Syari. Dia kadang-kadang dia memang suka belanja. Dia tolonglah support kita punya. Sedap. Ni apa ni? Ini strawberry milkshake. Ada steam kan? Insya-Allah. Dan kali ni lokasi kita pula di Katulistiwa Cafe. Dah lama tak buat sini. Kita dah beberapa kali lah buat kat sini.
Tapi kita pindah sikit lokasi sebab tak nak ganggu orang sembang ke apa yang tengah menjamu selera. Ya, betul. Okey, kita ke filem bang. Alright. Kronologinya Filem. Okey, boleh. menyanyi tu ke transisi ke Okey, masa Kejap, boleh tak? Kejap. Saya nak tanya satu lagi. Alright. Setuju atau tak? Okey. Kalau saya katakan abang yang menaikkan nama Andy Black dengan lagu Kau Yang Bernama Seri. Oh, soalan panah. Okey, dengan lagu Kau Yang Bernama Seri tu saya setujulah. Untuk era tahun 2000. Kalau yang sebelum tu, Andy Black tu pun sebenarnya dah terkenal dah. Sebab dia salah satu kumpulan yang daripada Malaysia masuk dalam satu album Clash of the Band masa tu, tahun 80-an, yang mana dalam tu semua band Singapura. Andy Black ni satu je band Malaysia yang masuk dalam tu. So Andy Black ni one of the well known juga dulu. Cuma lagu-lagu dia dulu terkenal dengan lagu-lagu yang genre yang sebelum saya tu, selera Abang Isa. Dan juga masa tu, zaman yang itu belum ada lagi era yang kita nak kata apa selera baru punya channel radio kan. Saya pula masuk dengan umur-umur lebih kurang dengan DJ radio yang macam tu. Saya duduk dalam kursi. So dia orang rasa terkesan dengan selera lagu yang saya nyanyikan, umur yang lebih kurang. Dia rasa dekat. Dia terlupa dengan penyanyi yang sebelum ni punya lagu. Tapi Andy Black sebelum tu pun dah popular dah. Tapi bila dikatakan saya popularkan Andy Black dengan lagu Kau Yang Bernama Seri tu, saya terima lah. Satu Malaysia. Alhamdulillah lah. Fenomena lah kita. Okey, Puas hati? Dah puas hati dengan jawapan tu. Lama pendam soalan ni. Tadi bang. Apa tu filem? Filem. Transisi filem. Transition dia. Masa tengah menyanyi tu. Macam mana? Oh okey. Punca dia. Ada satu rombongan artis Suria Record, termasuk saya lah. Saya, Siti Nurhaliza, Liza Hanim, New Boys. Best betul lah artis. SRC punya artis. Artis yang satu grade yang lain sikit lah. Liza Hanim, Siti Nurhaliza, Nurhaliza Idris, Nurhaliza Idris, New Boys. Masa tu siapa lagi? Akasha. Ya. Yang pelakon Umbun tu kan? Betul. Andy Black. So artis ni ada tour Semenanjung Malaysia. So masa tu tour tu yang ikut sekarang ni Datuk Rosyamno ikut. Dia sebagai MC untuk event tu nanti. Untuk dia akan jadi pengacara lah untuk event tu. So masa event dekat Kuantan Parade tak salah saya ingat saya lah kat Pahang. Masa lepak-lepak belakang stage sementara tunggu turn artis menyanyi, tunggu giliran tu, saya lepak kat belakang dengan Abang Rosyam. Masa tu saya cakap, bang, saya ni lah bang, nak try berlakon lah, saya cakap kan. Apa yang request? Saya cakap, bang, aku nak try berlakon lah bang. Kalau kau nak try, masa tu hari Sabtu, dia kata hari Senin datang Scoop Production, dia kata. Kau datang Scoop Production, abang ada jumpa dengan Datuk Yusof ni, dia kata, nak meeting filem baru, dia kata. So hari Senin tu saya datang. Saya call Rosyam kata okey boleh datang. Saya datang. Dia jumpa dengan Datuk Rosyam dengan Datuk Yusof Aslam dekat Scoop Production kat Kampung Pasir tu, kat Danau Kota tu. Dia minum petang, so saya pun join. Datuk interview saya sikit-sikit masa tu. Boleh bawa motor, dia kata. Boleh, saya cakap. Pusing. Lepas tu dia cakap Rosyam, asal macam awi budak ni. Dia cakap macam tu, dia pun cakap. Lepas tu panjang kan? Panjang. Lepas tu, okey boleh lah, nanti saya kasih jadual, dia kata. Nanti orang ada kasih jadual, dia kata kan. Ambil nombor apa semua. Itulah first saya berlakon filem Janji Diana. Saya, Faizal Hussein jadi kru ni. Saya, Faizal Hussein, Lando dengan Zack Cool. Ni 4 orang naik motor, duk kacau Rosyamno dengan Era Fazira bercinta. Ya. Abang salah seorang. Kayu babe. Kayu babe. Tapi Datuk okey ke? Datuk memang dia cakap, apa yang berlakon? Parpu dia kata. Macam kayu. Tapi lah, dia orang latih lah. Dia orang train kita. Lepas pada tu, Andy Black punya show jalan. Tapi offer berlakon jadi kru dalam Gerak Khas masa tu banyak. Dia panggil sebab dia tengok okey tim kru dalam filem Janji Diana ni, si Zul, Lando ni apa semua ni boleh pakai ni jadi kru untuk drama episod. Yalah, dia pakai berapa kali lah. So bila pakai untuk drama episod tu, sampailah agaknya mungkin producer production lain terbuka mata agaknya. Mulalah panggil kita drama yang sikit-sikit, watak-watak nakal budak-budak kampung yang curi tabung surau lah apa benda. So masa tu saya main light-light je. Dan masa tu saya rasa macam aku ni boleh berlakon kot. Aku dapat momentum dia. Kita dah dapat ilmu dia kan. So kita asah.
kebetulan masa tu dapat satu offer. Ini memang tu saya kata tu, hebatnya Allah ni. Tak pernah terfikir pun dalam hidup ni nak jadi hero filem. Mantra Metro Wave panggil. Wah, iyalah. MIG. First film dengan Metro Wave ke? Dengan Metro Wave first sebenarnya saya jadi supporting juga filem Zoo. Ada satu filem Zoo. Dia Bob Lokman, Angah Raja Lawak berlakon, Mi Raja Lawak, saya. Perempuan dia Lisa Lisa Zuraini. Tu pun saya supporting je. Tu supporting lah. Tu first dengan Metro Wave terlibat. So masa tu orang Metro Wave dah nampak. One of the director yang duduk dekat Metro Wave tu Azhari Zain, arwah dah meninggal lah. Dia nampak. Dia call, dia suruh saya datang Metro Wave. Dia cakap, Zul, aku bawa kau jumpa bos. Bos cakap, saya ada satu offer besar punya untuk you. Dia cakap hero filem. Dia cakap, hero filem bos. Dia cakap, saya bukan handsome bos, macam mana mau jadi hero filem? Kita mau buat cerita hantu mah. Cerita hantu, hello, tak perlu handsome. Kalau hantu bolo sini, you handsome sini, saya lighting susah tau. Kalau dia hantu bolo, you pun bolo, lighting senang. Awak tahu nak rasa nak handsome kan? So, kita pun ambil, kita pun terima offer tu. Dan kat situ jugalah banyak sangat ilmu lakonan lah saya belajar dengan director, pengarah ni. Masa tu pengarah tu offer abang, dia beritahu, dia describe watak tu macam mana ke abang? Okey Zul, aku nak bagi kau watak ni. Macam mana? Memang dia describe watak seorang yang antagonis. Sebab saya rasa heavy watak. Heavy, memang heavy. Dan dia sebagai seorang pengarah yang saya pernah bekerja, yang saya pandang kerja dia sangat serius lah. Dia serius sampaikan dia punya provokasi dia terhadap pelakon tu untuk kau menjiwai watak kau tu, bukan dia pergi ajar kau watak kau macam ni, macam ni, bukan tau. Dia pengaruh satu kampung tempat kita syuting kat Lenggong tu membenci saya macam saya ni memang orang yang mengamalkan ilmu hitam. Luar set pun. Di luar set pun. Setiap kali waktu makan macam ni ke, kru semua sana, aku seorang-seorang makan, orang tak nak duduk dengan aku tau. Aku jadi pandang-pandang dengan orang. Uish. Dia boleh buat macam tu. Lepas tu dalam filem tu kan musuh saya Hasnul Rahmat. Betul. Dan perempuan wife saya tu Ana Dahlia kan. Dalam set tu si Zack ni dia boleh cetuskan perasaan-perasaan yang saya dah syok dengan Ana Dahlia ni. Lepas tu dia cetuskan perasaan supaya Hasnul ni buatkan aku cemburu dengan dia orang. Dia boleh buat tau. Dia create scene tu sebelum shoot. Sebelum shoot lagi. Masa kat KL dia dah panggil aku muzir lagi. Masa kat KL lagi. Masa kasih skrip dia dah panggil muzir. Cakap kan, dia memang dia main minda dia. Saya terganggu tau masa tu. Lama-lama memang aku macam orang mental dalam filem tu. Sepanjang 40 hari tu aku kat sana, memang betul duduk dah kat Lenggong, kat tempat corok, dalam kampung, dalam hutan kan. Rest house, homestay kita dalam hutan, syuting semua dalam hutan, kat rumah lama apa semua kan. Aku duduk termenung kadang. Lama-lama benda tu mempengaruhi tu. Habis. Dan ada benda masuk. Kena bang. Setiap kali syuting, setiap kali seru-seru tu ada benda lah yang kita rasa macam tu apa benda bang? Dia memang mantra. Betul. Mantra betul. Penulis skrip untuk filem tu saudara Syariman, dia ni cucu kepada Tamar Jalis. Yang penulis. Yang penulis bercakap dengan jin. Tahu. Yang penulis bercakap dengan jin tu atuk dia. So dia ni pun ada ilmu yang lebih kurang sama macam atuk dia juga. Dalam pada penulisan ada juga belajar ilmu-ilmu agama, ilmu berubat ni apa semua kan. So masa dia tengah buat skrip tu, dia buat dekat Indonesia. So masa dekat Indonesia itulah dia agaknya ada dapat mantra-mantra ni sikit. Tapi mantra tu dia kasih separuh. Tak full. Tapi separuh tu pun efek dia dekat saya lah. Habis syuting filem tu aku sakit babe. Bukan sakit terlantar tak. Hidup macam biasa jalan, tapi bahu ni sakit. Rupanya ada benda. Tumpang. Yes. Macam dalam final part yes. Itu ada. Dan cerita mantra ni aku tak tahu lah apa yang aku dapat dalam hidup ni. Lagu Kau Yang Bernama Seri tu aku jadikan masterpiece lagu. Filem mantra ni pun jadikan satu masterpiece dalam lakonan. Sebab apa? Filem mantra ni dia punya magic dia banyak tau. Betul. Sebab daripada awal penulisan skrip, hantu ni dah didesign macam ni. Dia orang dah lukis tau. Contoh, bila kita besok nak syuting, sekarang ni kita dekat Lenggong lah, kita syuting kat Lenggong masa tu. Besok nak syuting, malam ni director tu mimpi scene yang nak syuting besok tu. Dia dah mimpi besok dah tu scene hantu apa. Malam tu dia dapat ilham hantu tu macam tu rupa dia. So bila dia tengok balik kat skrip, yang lukis ni salah, jangan make up macam ni. Tukar balik. Hantu ni macam ni rupa dia. Dia begitu. So bila yang awak cakap tadi last scene benda yang tinggi tu. Bila saya berubat, itulah ustaz tu cakap benda tu macam tu rupa dia.
Tanya. Ya. Dekat bahu saya. Rupanya memang abang sendiri yang panggil dia ke? Menyeru tu dia dah berkenan tau. Setiap kali kita syuting, kita baca mantra-mantra macam menyeru dia dah berkenan. Ustaz tu cakap tinggal lagi kau belum akad je lagi dengan Kalau dia. kata baca habis itu apa jadi? Baca habis tak tahu lah. Dia kata kalau akad kau dengan dia setuju, dia jadi kadam kau lah mungkin. Kan? Dia Mungkin pendamping ke apa kan. daripada yang dalam penjara tu pun dah lain macam lah mood dia. Tapi betul saya tengok lakonan abang lain macam Ha, permainan dia lain. Kita betul, rasa betul. mata tu kan. Dekat okey, kita syuting pertama sekali 4 hari dekat penjara Pudu. Kita production yang terakhir syuting situ. Habis kita syuting baru dia robohkan penjara Pudu tu. So kita syuting first 4 days kat situ. Selebihnya baru kita bertolak ke Lenggong syuting scene yang lain lah. 4 hari pertama kita mula syuting kat situ pun dah dapat gangguan dah. Mungkin dari segi jalan cerita pun dia dan penjara Pudu tu punya spirit ke kat situ kan. Terganggu dan nampak banyak habis. Banyak lah. Antaranya bang yang abang ingat. Okey. Sel tu 2 tingkat. Pintu, tingkat atas pun pintu kan. So bawah ni hall, dia ada macam satu kolam panjang, kolam air macam mungkin dia mandi ramai-ramai kat situ kan. Aku tak tahu lah. Malam je kat ujung pada kolam tu kan ada satu benda putih. Kita nampak. Kita cakap nampak tak? Kau nampak tak? Tanya kadang tu nak double confirm. Kau nampak tak? Kau nampak? Semua nampak. Bila kita syuting sampai ke subuh. Bila subuh kita tengok balik, tak ada benda putih tu. So kita nak double confirm. Okay, malam ni kita tengok lagi. Ada, benda tu ada. Dan yang kena ganggu sampai leher dia lebam macam kena gantung, makeup artist. Ada kesan cerut juga. Ada kesan jeruk. Sebab ada satu scene, ada satu shot tu, kita perlukan shot yang dekat walkway penjara tu, yang mana pintu penjara tu ada lubang-lubang yang dia boleh keluar tangan selalu kan. So penjara dah kosong dah masa tu, tak ada, kita yang boleh guna. So setiap pintu tu kita perlukan ekstra. So one of the makeup artist tu kena duduk pintu yang salah satu yang ujung-ujung sikit tu, keluarkan tangan lah konon dalam setiap ada orang lah. So nak buat shot yang tu je, nak ambil shot tu. Dah selesai habis shot tu apa semua, nak buat scene lain apa semua, kita perasan tu makeup artist mana tak nampak pun dia mana pergi cari kat bilik, kat tempat kita pot untuk makeup tu, pergi cari. Dia dah macam dia dah sugul seorang-seorang. Dia macam tu. Lepas tu bila check dengan ustaz, bila tengok leher dia lebam sini babe. Macam kena cekik. Rupanya bila tanya-tanya kat warden cakap tu bilik ujung bilik akhir yang gantung. Tunggu giliran untuk dapat hukuman gantungnya. Tu sel yang makeup artist tadi duduk kat situ. Macam tergang, tak tahu lah. Kan. Kesurupan lah. Kesurupan, yes. Itu pun dekat situ dah banyak gangguan Banyak. First 4 hari kat situ pun dah ada gangguan. Itu first 4 hari. Yang kemudian lepas tu balance tu semua Lenggong kan. Tolak ke Lenggong pula. Itu banyak lagi banyak. Lagi banyak ke Lenggong. Mantra ni memang banyak babe. Sampai je kat Lenggong, tim kita sampai je. Tak salah saya lah, dekat situ dia tempat kita punya penginapan tu dekat PLKN punya tempat tau, dekat Lenggong, tempat dia orang hantar orang PLKN kat situ kan. Depan tu Sungai Perak. Depan tu Sungai Perak. So bila kita orang turun, kita orang cakap okey, kita set makan-makan lunch semua kat sini lah, nanti budak-budak handy apa semua sediakan makan apa semua, pergi beli makan ke apa, hidang kat situ lah. Sementara tunggu tu, makeup artist yang makeup artist ada 3 orang ke 4 orang dah dalam shoot masa tu. Ada 2 orang lagi makeup artist pula yang sampai kat situ bersilat babe kat situ. Bersilat tiba-tiba. Bila masa pula dia orang ni pandai belajar silat pula kan. Pandai bersilat pula. Punya apa tu? Ni. Okey. Boleh kita sambung tak ke bahagian ke-3? Sebab kita sambung bersilat ingat bersilat. Sementara nak tunggu bunyi ni hilang, kita kembali ke bahagian ke-3. Duduk seorang-seorang. Bila kita tegur dia, panggil dia tak pusing. Bila sampai dekat tegur dia pusing. Rupanya dia kat mulut dia macam ada meleleh benda hitam tau. Sebab tadi baru kita syuting scene yang Hasnul muntah benda hitam semua. Benda tu jadi pula dekat macam mana rasa saja dia tigu balik. Dia macam buat menjadikan balik dekat antara kita orang ni tau. Main-main lah. Dia main-main dengan kita, dia sakat-sakat kita kan.